dan saya ditawarkan untuk melanjutkan pengajian di dalam bidang PhD masih lagi di dalam bidang mechanical engineering sehingga kini. So di dalam tempoh ni di dalam tempoh sepanjang pembelajaran saya juga masih lagi berkhidmat di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Okey, Abang Tuan Amar dia angkat tangan ni. mungkin Tuan Amar ya. Okey, kita buat Q&A lah. Boleh, senang buat Q&A. Saya on behalf pelajar-pelajar lah dekat situ. Okey, kita patah balik 14 tahun yang lalu. 14 tahun lalu, dulu Zafir duduk di asrama bilik nombor berapa? Asrama bilik berapa? Saya tak, alamak, asrama nombor bilik berapa Saya bilik asrama, saya ingat lingkat 2 paling hujung sekali. Hujung sebelah kiri sekali. Bilik berapa alamat Tuan Amar, saya tak ingat lah. Okey, dalam bilik tu ada berapa orang? 4 orang dalam bilik. Semua okey ke? Alhamdulillah semua okey. Macam mana study dalam bilik tu? Study kat bilik ke, study kat surau ke, study kat tepi? Waktu ketika dulu tu. Okey, waktu ketika tu saya tak pasti sekarang masih sama atau tidak, saya rasa sama je. Dalam bilik masing-masing, dalam bilik dom masing-masing, saya panggil dom dom masing-masing kita ada meja, kita ada kerusi kan. Dan tak silap saya dekat bahagian hujung kita ada bilik pembelajaran juga. Bilik hujung tu ada bilik pembelajaran terbuka untuk sesiapa yang nak belajar dekat situ pun boleh je. So sepanjang saya di KMKK belajar macam biasa, dekat dalam bilik ada, dekat college ada, santai-santai kan, dekat college ada, dekat surau pun ada. Kira satu college tu lah kita merantau kat situ kan. Okey, waktu ketika tu ada girlfriend tak? Apa dia? Waktu ketika tu ada girlfriend tak? Tak ada. Tak adalah tu Amar. So waktu study tu, kalau outing ke mana? Outing paling jauh pergi Pendang je. paling jauh pergi Pendang je. Pendang. Ada yang kawan-kawan pergi sampai ke Pening, itu jauh lah tu. Sampai ke Pekan kan. Saya paling jauh pun pergi Pendang lah. Okey, waktu ketika tu mechanical, right? Yep, betul, mechanical. Mechanical, belajar waktu tu macam mana? Best ke ataupun sukar ke macam mana? Okey. Kalau nak cerita dari segi kita panggil apa, sukar ataupun tidak kan. Ni mungkin untuk sahabat-sahabat yang di sana lah matlamat kita satu je lah. Kalau kita rasa kita ingin majukan diri kita, kita ingin capai apa yang matlamat yang kita nak, kita kena letak target kita lah. Selepas di matrikulasi kita nak pergi mana? Selepas di matrikulasi kita nak pergi mana? Letak target siap-siap lah. Jangan berhenti, walaupun ini di permulaan, letak target awal-awal. Lepas habis ni kita nak pergi mana pula? Kita nak ambil bachelor degree dekat mana? Kalau ada yang berniat untuk masuk ke IPTA, pilih IPTA mana yang nak pergi. Kalau rasa berniat untuk pergi ke IPTS, pergi IPTS mana yang boleh pergilah. Dan cari target yang tinggi lah. Kita letakkan target kita yang tinggi lah. Walaupun kita tak capai, tak apa, tak ada masalah. Yang penting target kita tu yang impian kita untuk kita capai lah. Jadi bila kita dah letak target kita dah letak matlamat kita nak ke mana selepas ni, jadi azam kita untuk ke mana yang kita nak tuju tu akan dengan sendirinya akan kita panggil apa? Dengan sendirinya akan di kita panggil terbukalah dalam hati kita lah. Dekat situlah bermulanya matlamat bila saya mula belajar pada tahun 2009-2010 tu kan.
So sukar tu memang sukar. Subjek apa pun kita belajar, kita akan tahu kesukaran dia. Tapi bila kita tahu matlamat kita akan lebih selesa lah. Dan walau mana sukar sekalipun perkara tersebut, at the end kita boleh harungi diri lah. So itulah sedikit sebanyak tu Amar. Okey, waktu semester 1 pointer dapat berapa? Saya pun ingat lupa lah. Tapi pointer saya time tu 3.965. 3.92. 3.92. Betul. Betul. Kemudian semester 2? Oh, batch semester kedua 4 flat tak silap saya. Okey. Untuk Koko, terlibat dengan Kakom tak? Terlibat. Terlibat acara apa? Uish, time tu acara apa kita terlibat? Saya tak ingat lah tu Amar. Tapi ada pelibatan tu adalah. Tapi pelibatan tu ada. Okey, so waktu macam mana nak bagi fokus dalam kuliah, ketika kuliah tu, ketika lecture untuk mengajar tu, macam mana kita nak fokus? Pengalaman daripada Zafir. Nak kadang-kadang kita mengantuk apa macam mana tu? Okay. Macam mana nak fokus dalam kelas nak fokus dalam pembelajaran setahun di camp KK ni tak lama tau. Kalau sahabat-sahabat kat sana kan, dan kalau fikir rasa setahun tu lama tu, bagi saya setahun tu tak lama lah. Sebab setahun tu saya tak pasti, sana masih lagi 2 semester Sekarang masih lagi 2 semester Fazril. Sama dia dulu. Masih lagi 2 semester so masih lagi 2 semester. Setahun bagi 2, 6 bulan kan. 6 bulan tolak tambah cuti Sabtu Ahad, ada cuti semester break dan sebagainya. Tinggal berapa je tak silap saya kan, saya ambil kasar dalam 4 bulan 5 bulan lah gitu 4 bulan 5 bulan. So dalam tempoh 4 bulan 5 bulan untuk semester 1, setiap semester tu akan agak sukar lah kat situ untuk kita nak harunginya. Tapi dari segi dalam kesukaran tu, banyak faktor yang kita kena tekankan lah. Mungkin sepanjang belajar di kuliah tu kita akan rasa ngantuk, kita rasa penat dan letih. Itu atas diri kita lah. Kita rehat yang cukup. Sehari sebelum kita pastikan kita rehat yang cukup dan sebagainya. Kurangkanlah perkara-perkara yang saya panggil lara lah. Kurangkan perkara-perkara lara sebab kena ingat kat matrikulasi ni tak lama, setahun je. So yang mana yang kita rasa kita boleh elakkan, kita boleh hold dulu lah. Bukan elak lah, kita hold dulu. Setahun lepas kemudian tu baru kita sambung balik lah apa yang kita nak buat tu kan. Kita hold dulu apa yang kita nak, kita buat selama ni. Kita letakkan tumpuan kita kepada pembelajaran lah. So walaupun dia sukar, tapi insyaAllah saya yakin semua orang boleh harunginya lah. Sepanjang 14 batch ni semua orang boleh harunginya insyaAllah. Sahabat-sahabat semua pun boleh harunginya. Okey. Abang Zafir. Ya saya. Di sini saya mempunyai 2 lah persoalan yang mungkin boleh. untuk pelajar-pelajar baru. Okey, seperti yang kita tahu, pelajar-pelajar baru ni kebanyakannya mentaliti diorang bila masuk matrikulasi ni, diorang mesti macam rasa matrik ni susah, jadual sangat pack, apa semua. Jadi boleh tak abang bagikan dekat diorang ni semangat untuk diorang buang mentaliti yang macam tu, and bagi diorang semangat untuk belajar dekat matrikulasi ni bang? Matrik susah mentaliti matrik susah tak adalah. Matrik tak susah lah.
Letak mindset tu matrik tak susah. Letak mindset awal-awal matrik tak susah. Kalau kita nak kalau kita dah letak set awal-awal mindset kita kan, kita letak set awal-awal mindset kita matrix ni susah kan, dia akan jadi susah sampai habis lah. So make it simple for me, bagi saya make it simple, think positive, fikir benda yang baik lah, insyaAllah perjalanan tu akan smooth lah. So nak kata susah tak lah, for me tak, bagi saya tak, matrik tak susah. But kalau kita letak, macam saya cakap tadi, kalau kita letak awal-awal dalam pemikiran kita matrik susah, dia akan jadi susah. So jangan risau, anggap je benda tu sama je. Sebabnya bagi saya, bila sahabat-sahabat semua akan, ni pelajar-pelajar semua bila akan mula semester 1 dan semester 2, sedikit sebanyak you all akan nampak sebenarnya dia correlate je dengan apa yang kita dah belajar sebelum ni, dengan form 4, form 5. So sama je, cuma dia advance. Kita panggil advance apa yang kita dah belajar sebelum ni. So bagi saya, jangan risaulah. Jangan risau. Work hard, work smart lah kita panggil. Work hard dan work smart. Kita ada tempoh yang pendek, kita ada tempoh yang pendek, tapi kita kena kejar semua silibus-silibus yang ada. So apa yang saya boleh cakap adalah work hard, dalam masa sama work smart lah. Pandai aturkan masa masing-masing. Okay. Okay, so semua para pelajar dengar tadi Abang Zafir kita dah bagi tahu dah yang korang kena set mindset korang tu bahawa matrikulasi ni tak susah. Okay, so kalau kata korang still lagi set mindset korang yang matrik ni susah gila nak hapus, so sampai bila-bila korang akan rasa benda tu susah. Jadi seperti yang Abang Zafir kata, work hard and also work smart. Okay, jadi soalan saya yang seterusnya Abang Zafir, seperti yang kami tahu, Abang Zafir juga merupakan seorang yang dipertua bagi jawatan kuasa perwakilan pelajar. Jadi kami juga ingin mendapat pengetahuan bagaimana Abang Zafir menguruskan diri abang. Dalam masa yang sama abang belajar, abang juga dapat menguruskan kolej dengan sangat baik. Jadi pesanan ni kalau boleh abang pesan dekat pelajar-pelajar baru yang ada hasrat dan juga keinginan untuk menjadi seorang pemimpin. Macam mana bagaimana untuk kita aturkan masa kita untuk memegang sesuatu jawatan, dalam masa sama untuk menguruskan pembelajaran. Itu semua masa lah. Masa bagaimana kita aturkan masa kita, bagaimana kita menguruskan masa kita. Itu semua benda-benda penting lah. Bagi saya waktu ketika itu keseluruhannya seramai 99 orang je. Tahun ni berapa orang keseluruhan? Pelajar-pelajar. Tahun ni kami mempunyai seramai 165 gitu. 169. Hebat. Okay, itulah pembahagian masa lah. So 160 boleh. Dengan compare dengan pada zaman saya kan, 99 orang pun insyaAllah. Okay, kita bagi saya pembahagian masa lah untuk menjadi seorang pemimpin dan sebagainya. Waktu ketika tu dipilih sebenarnya kan, dipilih. Tidak menjadi, jangan meletak